Yang kedua, sidang penonton sekalian, bila mana kita membaca ayat ke-28 surah Al-Hadid, Allah bagi tahu pada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah nak bagi nikmatnya. So dalam surah Al-Hadid, surah ini ayat ke-28, surah yang nak ditutup dah, nak habis dah. Jadi surah Al-Hadid menutup dengan Allah bagi tahu untuk orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah nak bagi nikmat. Dan tidak diceritakan secara detail apakah nikmat tersebut, tetapi ada nikmat yang Allah sebutkan dalam ayat ini, nikmat yang Allah akan berikan cahaya untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa ni di akhirat kelak. Tetapi untuk di dunia tuan-tuan sekalian, surah selepas surah Al-Hadid, surah Mujadalah bagi tahu, nah inilah nikmat seterusnya yang aku akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah, iaitulah aku berikan hukum zihar. Aku berikan hukum zihar. Apakah tujuan hukum zihar diberikan? Tuan-puan sekalian, kadang-kadang kita, khususnya kaum wanita, saya pernah dengar bila mana saya mengajar banyak tempat, dia kata, "Ustaz, saya rasa macam Allah ni tak adil pada saya lah kaum wanita. Sebab dalam Quran kan banyak nikmat-nikmat merujuk kepada lelaki. Dalam Quran cerita pasal bidadari, dalam Quran cerita pasal banyak benda-benda berkaitan dengan lelaki je. Mana bidadari dalam syurga?" Jadi banyak dia merasakan dengan sikitnya cerita pasal nikmat khusus untuk perempuan ini ataupun untuk muslimat ni, dia rasa macam Allah tu tak adil. Jadi tuan-puan sekalian, kenapa saya katakan tadi kaitan surah Al-Hadid dengan Al-Mujadalah? Al-Hadid bagi tahu Allah nak bagi nikmat, dan antara nikmat untuk orang bertakwa dan orang beriman adanya hukum zihar. Kenapa tuan-puan sekalian? Kenapa itu nikmat? Sebab inilah nikmat ataupun inilah hukuman yang secara automatik memberikan kita satu tanda Allah mengangkat martabat wanita. Allah mengangkat martabat wanita. Sebab tuan-puan sekalian, sidang penonton sekalian, kalau kita teruskan lagi pembacaan kita pada surah Al-Mujadalah, saya tak sempat nak pergi satu persatu ayat, kita akan tengok pada ayat yang ketiga surah Al-Mujadalah, Allah memaklumkan kepada sidang pembaca surah ini bahawasanya siapa sahaja lelaki yang melakukan zihar kepada isterinya, dan sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, maka sidang penonton sekalian, Allah mewajibkan satu hukuman, satu kafarah untuk mereka, iaitulah Allah sebut nombor satu. Kalau terbuat zihar ni para lelaki, nombor satu sidang penonton sekalian, Allah kata fatahriru raqabatin. Satu, kalau kata terbuat zihar ni, katakanlah kamu ni macam mak saya, kamu ni macam belakang mak saya. Jadi bila berlaku perkara tersebut, maka seorang suami wajib melakukan kafarah dengan cara nombor satu, fatahriru raqabatin, membebaskan seorang hamba. Pada zaman Nabi SAW, membebaskan hamba ni adalah satu benda yang memerlukan satu kos yang sangat tinggi, financial yang sangat tinggi. Maka Allah nak bagi tahu, kamu dah buat satu benda yang sangat mungkar, benda yang telah menyebabkan isteri yang kamu sayang berkecil hati dengan apa yang kamu sebutkan, maka cara aku memuliakan para isteri ini dengan aku berikan hukuman kepada suami, kamu kena lakukan kafarah, dan kafarah itu memang consist of high financial. Allah nak saja letakkan satu hukuman yang berat, membebaskan hamba memerlukan satu harta yang sangat banyak. Lalu inilah kesan Allah bagi tahu, kalau kamu buat tu, sengaja ke tak sengaja ke, kena buat juga untuk membebaskan diri kamu daripada dosa ini. Itu nombor satu. Tapi Allah bagi keringanan. Andai kata tak mampu nak buat benda ni, sebab barangkali setiap kemampuan manusia ni berbeza-beza. Ada orang yang ada high financial, ada orang yang tidak mampu. Lalu Allah kata siapa yang tak mampu dengan financial dia, dengan kewangan dia untuk bebaskan hamba, maka datang perintah seterusnya. Kalau tak mampu buat yang tu, ada second choice, iaitulah fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Allah sebut kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini kafarah nombor 2. Nombor 1 tadi, bebaskan hamba. Tapi kalau tak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut sebelum menggauli isteri. Yang tadi tu pun, mereka kata, saya tak sengaja, saya dah menyesal dengan apa saya buat, dan saya nak menggauli isteri saya. Allah kata, no, you cannot menggauli isteri kamu selagi mana kamu tak bebaskan hamba. Tapi kalau tak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut. So, bila sebut mutatabi'aini, bermaksud sidang penonton sekalian, tak boleh rasa macam, sebulan dah puasa, nak rehat sat lah, 1-2 hari. Tak boleh. Dia mesti direct 2 bulan mutatabi'aini, berturut-turut, tak boleh ada rest. Masya Allah, Allah Azza wa Jal mengangkat martabat wanita sidang penonton sekalian dengan memberikan satu hukuman untuk para suami pada hari ini menjaga sekecil-kecil perkara, iaitulah apa yang dilafazkan di mulut
sama ada benda itu membahagikan isteri ataupun mencederakan hati isteri. Allahu Akbar. Bukan senang nak puasa 2 bulan. Kita puasa sebulan pun, sidang penonton sekalian, Ramadan nanti kita dah termengah-mengah, kita dah mula tercungap-cungap sebab letihnya berpuasa, kan? Lalu sidang penonton sekalian, ada barangkali, oh saya ustaz ya Rasulullah, kami tak mampu juga, bebaskan hamba, kami tak mampu dari sudut kewangan. Yang kedua, kalau kami nak berpuasa 2 bulan betul, barangkali kami sakit, tak boleh nak mengerjakan puasa. Kami nak kerjakan puasa pun kami kena makan ubat. Kadang-kadang berpuasa boleh mendatangkan mudarat, katanya. Lalu Allah Azza wa Jalla memberikan pilihan seterusnya. Tak mampu bebas hamba, puasa 2 bulan berturut-turut. Dan andai kata tak mampu juga berpuasa 2 bulan berturut-turut, sidang penonton sekalian, Allah bagi choice nombor 3, iaitulah fa'it'amu sittina miskinan, memberi makan kepada 60 orang miskin. 60 orang miskin. Tadi 2 bulan kan bersama 60 hari. So kalau kata tak mampu juga nak puasa, Allah kata ambil choice nombor 3, iaitulah memberi makan kepada 60 orang miskin. Dan bila sebut fa'it'am, it'am di sini bermaksud makanan yang diberikan kepada orang miskin tadi itu bukannya contoh. Anda beli satu coklat yang ada bar tu kan. Katakanlah satu bar tu ada 24 bar, kan? Lalu memberi makan bukan maksud okey, satu bar nah makan untuk satu orang miskin. Satu bar seterusnya nah satu makan untuk orang miskin. Itu tak dikira pasal dikategorikan sebagai fa'it'amu sittina miskinan. Tak. Dia tidak lagi dikategorikan memberi makan. Memberi makan dalam ayat ini sidang penonton sekalian merujuk kepada makanan yang diberikan itulah makanan yang kita makan. Contohnya kalau kita makan nasi, ada ayam, ada sayur, ada kuah, maka benda yang kita kena beri makan pada orang miskin ni adalah 60 orang ini adalah makanan yang kita makan. So kalau makan nasi, kita bagi nasi. Kalau makan chicken chop, bagi chicken chop. Kalau makan fish and chip, bagi fish and chip. Kalau makan nasi goreng Pattaya pun sidang penonton sekalian, kena bagi nasi goreng Pattaya pada orang miskin tersebut. So hari ni ramai orang nak escapism, dia nak lepaskan diri. Dia pun pergi beli dekat kedai kan satu gula pada hari ni, 1 sen dapat 2. Jadi dia kata okey 60 orang, maka aku kena invest sekurang-kurangnya nak dapatkan 60 bermakna kali berapa 1 2 bermakna lebih kurang dalam 30 ataupun dalam RM3, maka dah selesai dah bagi makan 60 orang. Tak, sidang penonton sekalian, bukan. So Allah Azza wa Jalla saja je bagi hukum-hukum yang sebesar-besar ini. Apa tujuannya sidang penonton sekalian? Supaya kita merasakan lebih berhati-hati, khususnya para suami, rasa berhati-hati untuk mengucapkan sesuatu pada orang yang kita sayang. Sebab bimbang-bimbang orang-orang yang kita sayang ni tercedera dengan apa yang kita sebutkan.